Al-qa'idatur rabi'atu. Situ dah. Kaedah yang keempat. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-qa'idatur rabi'atu ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlah wala tafsilah. Ma barang la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlah, la yushtaratu yang tidak disyaratkan at-ta'arrud membentang, maksudnya menentukan lahu kepada ma tadi itu jumlah, secara ringkas wala tafsila ataf, wala yushtaratu juga secara tafsir, secara detail idza ayyanahu wa akhta'a, apabila mentakyin oleh syakhsun hu akannya ma wa akhta'a dan tersalah lam yadurra, nescaya tidak memudaratkan oleh khati, oleh kesalahan tadi itu. Ini kaedah yang keempat, ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlah wala tafsila idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Barang yang tidak disyaratkan menentukan bagi ma tadi itu secara jumlah, secara ringkas, dan tidak juga secara detail, secara tafsir. Idza ayyanahu wa akhta'a, apabila mentakyin, menentulah oleh syakhsun hu akannya ma wa akhta'a dan tersilap oleh syakhsun, jawab dia lam yadurra, nescaya tak memudaratkan oleh kesalahan dia tadi itu. Al-amsilah, contoh. Al-khata'u fi ta'yini makani salati, tersalah pada menentukan tempat semayang. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat makmum dekat masjid Pondok Tafi Padang Bongo ni. Tempat tu tak kena letak pun, tak disyarat pun sebut tempat. Secara jumlah pun tak disyarat, secara tafsir pun tak disyaratkan. Dia sebut, tengok-tengok tersalah. Tafriq dia, falau nawa salata zuhra, falau nawa salata zuhri fi Misrin wa kana fi Makkah, falau nawa, kalaulah berniatlah oleh seseorang solat zuhri, akan sembahyang zuhur tadi itu fi Misrin, di Mesir. Saja aku sembahyang zuhur di Mesir. Wa kana fi Makkah, sedangkan adalah ia musalli ni fi Makkah, di Mekah. Jawab dia lam tabtul salatuhu, nescaya tak batal oleh sembahyangnya yang musalli. Apa? Li'anna niyata mawjudatun, kerana niat niatus solah, niat semaya itu mawjudatun, sudah ada. Wa ta'yinal makani laisa lahu irtibatun bi niyatis salati jumlatan wala tafsila. Wa ta'yinal makani, dan kerana menetapkan tempat makan salah, khabar dia laisa lahu irtibatun bi niyyati salah, laisa lahu, tiadalah bagi ta'yin tadi tu irtibatun, bersangkut bi niyyati salati, dengan niat semayang, jumlatan wala tafsila, pada jumlah dan juga pada tafsir. Pada jumlah ni secara umum, wala tafsila, tafsir ni secara detail. Tak ada disyaratkan kita ni kena sebut tempat nak semayang. Jadi bila mana tak disyaratkan sebut tempat nak semayang, tak kisah pada secara jumlah ataupun secara tafsir, bila mana tak disyaratkan, kalau kita sebut tapi tersalah, tak rosak. Ni tadi. Minha, sebahagian dia lagi. Al-khata'u fi ta'yini zamanin, falau nawa salatal asri yaumal khamisi fabana yaumal jum'ati lam tabtul salatuhu. Al-khata'u, tersalah, fi ta'yini zamanin, pada menentukan zaman, masa. Falau nawa salatal asri yaumal khamisi, falau, kalaulah nawa, berniat oleh seseorang salatal asri, akan sembahyang asar, yaumal khamisi, pada hari Khamis. Sahabat dia, aku sembahyang asar ni pada hari Khamis, kita disebut gitu. Tengok-tengok, fabana yaumal jum'ati,
maka bana telah jelas, telah nyatalah oleh yaum tadi tu, khabar dia yaumal jumaati, adalah hari Jumaat. Jawab dia lam tabtul solatuhu, nescaya tak batal lah oleh sembahyangnya yang musalli. Minha, sebahagian lagi, al-khata'u fi ta'yinil imami man yusalli khalfahu. Al-khata'u, tersalah, fi ta'yinil imam, pada menentukan imam, man yusalli khalfahu, siapa yusalli khalfahu, yang semayanglah oleh man khalfahu, belakangnya imam. Dia jadi imam, kata tak saja aku jadi imam kepada makmum ni nama sekian-sekian. Dia pergi bagi tahu gitu. Sedangkan tak disyaratkan. Falau nawa imaman an Zaidin fabana Umaru lam yadurra. Falau nawa imaman an Zaidin, kalaulah berniat oleh seseorang akan jadi imam an Zaidin, daripada Zaid, fabana Umaru, maka nyatalah oleh Umar, lam yadurra, nescaya tak mudaratlah oleh al-khata', oleh tersalah tadi tu. Saja aku jadi imam kepada Zaid, Habib bagi salam, tengok hak jadi makmum tadi itu bukan Zaid tapi Omar, sembahyang tu batal tak? Jawab dia lam yadurra. Sebab apa? Sebab sebut nak jadi imam kepada sesiapa tadi tu tak disyaratkan secara tafsil dan juga secara jumlah, secara langsung. Ada kalau disebut, kalau salah tak ada masalah ke apa. Li'annahu la yushtaratu 'alal imami ta'yinul ma'mumi wali apa tu, li'annahu, kerana sesungguhnya, la yushtaratu 'alal imami, tak disyaratkan 'alal imami, ke atas imam, fa'il, naik fa'il, ta'yinul ma'mumi, akan menentukan imam, wala niyatul imamati, wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan juga niyatul imamati, akan niat jadi imam. Jadi imam ni dia tak disyaratkan jadi saja aku sembahyang kepada makmum nama sekian-sekian, dia tak wajib. Wala niyatul imamati, dan saja aku sembahyang jadi imam pun tak wajib juga niat jadi imam. Cuma bal tustahabu, dimustahabkanlah. Sebab apa? Liyanala fadilatal jamaati, supaya nak dapat fadilat jemaah. Kalau dia sembahyang niat jadi, dia tak niat jadi imam, tapi dia jadi imam, sembahyang sah supaya tu je. Tapi kalau dia niat jadi imam, dapat fadilat jemaah. Al-qaidatul khamisatu, kaedah yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maqasidul lafzi, maksud ataupun tujuan bagi lafaz tadi tu, khabar dia ala niyatil lafiz, adalah di atas niat lafiz, orang yang melafazkan. Ada tujuan satu kalimah tu adalah ikut niat orang yang sebut tadi tu. Al-amthilatu, contoh, lau kana ismu zaujatihi aw amatihi taliqan aw hurratan. Tengok tu, lau kana ismu zaujatihi, kalau adalah nama isterinya syakhsun, aw amatihi, ataupun amah, hamba perempuannya syakhsun, taliqan aw hurrah, nama taliq ataupun hurrah. Taliq ni yang kena talak, hurrah ni merdeka. Faqala, maka berkatalah oleh zauj ataupun sayyid tadi tu, ya taliq ya hurrah, ya taliqu ya hurratu, dia panggil bini dia ya taliq, wahai orang yang kena talak. Dia panggil hamba dia ya hurratu, wahai orang yang merdeka. Jadi jatuh talak ke tidak, merdeka ke tidak? Fa in qasada bihi at-talaqa awil itqa hasala. Fa in qasada, maka jika niatlah oleh ia azauj awis sayyid tadi tu, bihi, dengannya lafaz ya taliq wa ya hurrah tadi tu, maf'ul, at-talaqa, akan talak, awil itqa, ataupun bebas, merdeka. Jawab dia hasala, niscaya terhasillah oleh keduanya at-talaq awil itqa, at-talaq awil itqu, awin nidaa maf'ul, ataupun qasada bihi an-nidaa, dia niat akan memanggil. Jawab dia fala yahsulu, maka tak terhasil. Jadi percakapan ni adalah
ikut niat orang yang cakap. Sebagai contoh, kalau bini dia ni nama talak, lepas tu dia panggil bini dia, ya talik, wahai perempuan yang kena talak. Jatuh talak ke tak? Tengok niat dia. Kalau dia niat nak panggil, tak jatuh talak. Tapi kalau dia niat talak, jatuh talak. Minha, sebahagian dia lagi. Lau karrara lafzat talaqi thalathan bila atfin. Kalaulah mengulang-ulang oleh suami lafzat talaqi, akan lafaz talak thalatha, 3 kali, bila atfin, hal keadaan dengan ketiadaan ataf, huruf ataf. Anti talik, kamu kena cerai, kamu kena cerai, kamu kena cerai. Anti talik, anti talik, anti talik. Tak ada huruf ataf waw tu kan. Jawab dia belum lagi. Tafriq dia, tafsil, fa fihi tafsilun, fa in qasada bihi al-istinafa waqa'a thalathu. Maka in, jika qasadlah oleh zauj tadi tu bihi, dengannya takrirul lafzis, talak, ulang-ulang lafaz talak tadi tu, al-istinafa, akan istinaf. Istinaf ni mula baru. Jawab dia waqa'at thalathu, nescaya berlakulah oleh talak. Wat ta'kida, tapi jika dia niat akan takkid ni menguatkan, fawahidatun, maka satu talak saja. Faham sini? Jadi kalau seseorang tu dia kata dia mau kena cerai, dia mau kena cerai, dia mau kena cerai 3 kali, tak letak huruf ataf, anti talik, anti talik, anti talik, jatuh talak 3 ke jatuh talak 1, jadi tengok kepada niat dia. Kalau dia niat istinaf, niat nak memulai, dia mau kena cerai, lepas tu dia mau kena cerai kali kedua, dia mau kena cerai kali ketiga, jatuhlah 3 talak. Tapi kalau dia niat takkid, nak menguatkan, dia mau kena cerai, kena cerai, kena cerai, kena cerai sungguh ni, jadi jatuh 1 talak sahaja. Ikut apa? Sebab maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Menggunakan kaedah fiqh, maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Minha, sebahagiannya lagi. La qala fi salati binazmil qur'ani walam yaqsid siwahu fawadihun. La qala, kalalah berkata oleh seseorang, bacalah fi salati, di dalam sembahyang, binazmil qur'ani, dengan susunan Al-Quran. Nazmil Quran, dengan susunan Al-Quran, dia baca ayat Quran. Walam yaqsid siwahu, dan tidak berniatlah oleh seseorang tadi itu siwahu, akan selainnya nazmil Quran. Dia baca dalam Quran, dia baca Quran dalam semayang, dia tak ada niat hak lain, memang niat nak baca Quran, bukan niat nak bagi tahu ke orang ke sebagai dia memberi faham orang lain. Jadi jawab dia fawadihun, maka jelas. Fawadihun ni maksudnya ai la tabtul salatuh, ai la tabtul salatuhu, tak batal semaya dia. Jatuh. Wa in qasada bihi at-tafhima faqat batalat. Wa in, dan jika qasada bihi at-tafhima, qasad, niatlah oleh seseorang, bihi, dengannya nazmul Quran ni, at-tafhima, akan memberi faham, memberi faham, faqat, sahaja. Jawab dia batalat, nescaya batal. Solatuh, batal oleh semaya tu. Wa in qasadahuma ma'an lam tabtul. Wa in, dan jika qasada, qasad, niatlah oleh seseorang, huma, akan keduanya, huma ni al-qira'ah wat tafhim. Al-qira'ah, baca, wat tafhim, dan bagi faham, ma'an, serentak. Jawab dia lam tabtul, nescaya tidak batal oleh solat tu, oleh solat dia tadi tu. Wa in atlaqa, dan jika dia itlaq, itlaq ni tak ada niat gapo, niat baca Quran pun tak, niat tafhim pun tak tahu gapo, dia tak ada niat gapo. Jawab dia fal asahhu al butlanu. Fal asahhu, maka bermula pendapat yang paling asah, khabar dia al butlanu, adalah batal. Nahu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu akan dia ni bisalamin aminin, dengan selamat lagi aman.
Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, khudhil kitab, ambillah kitab tadi tu biquwwah, dengan kuat, dengan sungguh, dengan kuat. Jadi dia duduk semayang, tertiba ada orang ketuk pintu. Lepas tu dia pun tengah duk baca Quran, dia pun kata udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam rumah ni dengan sejahtera dan dengan aman. Batal semaya ke tidak? Kalau dia niat baca Quran tak ada masalah ke apa. Tapi kalau dia niat nak bagi faham, nak bagi orang yang kat luar tu faham, dia khitab kepada kawan tu, suruh kawan tu masuk, batal semayang dia. Contoh, ada kawan dia duk cari buku, lepas tu dia pun, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab tadi tu dengan kuat, ambil. Jadi kalau dia niat nak bagi faham kepada kawan dia, batal. Tapi kalau dia niat baca ayat Quran, tak apa. Tapi kalau dia niat dua-dua, niat nak baca Quran dengan niat nak bagi faham, tak batal. Sebab ada hak nak baca Quran tadi tu. Tapi kalau dia tak ada niat gapo, dia waktu dia pergi baca Quran dalam sembahyang tu dia tak ada niat nak baca Quran, tak tahu ke apa, batal juga sembahyang dia. Pendapat yang asah kata batal. Sebab apa? Maqasidul lafzi ala niyatil lafis. Tujuan sesuatu lafaz tadi tu adalah ala niyatil lafis, adalah di atas niat lafis, orang yang melafazkan. Gitu. Minha, sebahagian dia lagi, idza aqaba an-niyata bil masyiati. Idza aqaba, apabila mengiringi oleh seseorang ni an-niyata, akan niat bil masyiati, dengan masyiah. Masyiah ni insya-Allah, kehendak Allah. Masyiah ni kehendak Allah. Tu dah insya-Allah. Insya-Allah. Dia makan insya-Allah. Dah. Sekarang ni dia an-niyata ni ai niyatis solah. Kena takdir gitu. Niyata ni ai niyatas solah. Saja aku sembahyang fardu zuhur ni insya-Allah. Gitu dia kata gitu kerana Allah Taala. Batal ke tak sembahyang dia? Macam mana kira? Fa inna wa at-ta'liqa batalat. Fa inna wa, maka jika berniat oleh seseorang at-ta'liqa oleh musalli tadi tu, at-ta'liq akan kait. Kalau Allah Taala nak aku sembahyang. Kalau tak. Jawab dia batalat. Nescaya batal lah oleh solat tadi tu. Awit tabarruka, ataupun tabarruk. Kalau dia niat tabarruk, tabarruk ni maksud dia ambil berkat. Jawab dia fala ya betul, maka tak batal. Dah. Au atlaqat, ataupun kalau dia itlaq ni tak ada niat gapo, saja aku sembahyang zuhur insya-Allah kerana Allah Taala. Dia tak ada niat nak ambil berkat pun tak, niat nak kait. Niat nak kait ni kalau Allah Taala bagi sembahyanglah, kalau tak sembahyanglah. Kalau dia tak ada niat gapo, jawab dia fa asahhuha batalat, maka bermula pendapat yang fa asahhuma dah, maka bermula pendapat yang paling asah daripadanya qaulaini itu, jawab dia batalat. Itu adalah batal. Pendapat yang paling asah adalah batal. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri asalla thalatha am arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, idza syakka ahadukum fi salatih, apabila syak ahadukum oleh salah seorang daripada kamu fi salatihi, di dalam pada sembahyang dia syak. Apa syak dia? Falam yadri asalla thalathan am arba'a, falam yadri, maka tidak tahu oleh ia, asalla thalathan, adakah sembahyang ia thalathan 3 rakaat, am arba'a, ataupun 4 rakaat. Jawab dia falyatrahi syakka, maka hendaklah itrah, dia campak, dia buang asyakka akan syak, wal yabni ala mastayqana, dan hendaklah dia bina ala mastayqana, di atas yang ia yakin.
Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini jadi dalil kalau kita sembahyang 3 ke 4, 3 ke 4. Buang yang syak, ambil yang yakin. 4 tu syak, 3 tu yakin lah. Jadi kira 3 baru. Al-qa'idatu sadisatu, kaedah yang keenam. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Al-yakinu yakin la yuzalu bisyakki, tidak dihilangkan bisyakki dengan syak. Al-amthilatu, contoh. Minha, sebahagian daripada amthilah. Man syakka fi salatin, seseorang syakka, yang syaklah ia man, fi salatin, di dalam salat. Asalla thalathan am arba'a, adakah dia sembahyang 3 rakaat ataupun 4? Jawab dia, falyabni ala thalathi, maka hendaklah dia bina ala thalathi, di atas 3. Sebab apa? Li'annahu al-mutayaqqanu, li'annahu al-thalathah, kerana 3 tadi tu al-mutayaqqanu, yang diyakin. 3 tu hak-hak yang yakin. Minha, sebahagian lagi. Man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi fahuwa tahirun. Sesiapa yang yakin akan suci, wa syakka fil hadathi, dan dia syak pada hadas, fahuwa tahirun, maka dia itu adalah suci. Dia ingat dia ni tadi baru keluar daripada, baru lepas semaya. Lepas tu dia duduk lepas semaya ni kena taharah, kena suci. Lepas tu dia syak, dah kentut ke tidak? Kentut tadi tu hadas. Jadi jawapannya, kalau dia tu boleh lepas semaya, fahuwa tahir, dia tu suci. Gitu. Minha, sebagian lagi. Man tayaqqana al-hadatha wa syakka fit taharati fahuwa muhdithun. Sesiapa yang yakin akan hadas, wa syakka fit taharati, dan dia syak pada taharah, pada suci, fahuwa muhdith, maka dia ni adalah berhadas. Sebagai contoh, dia boleh keluar tandah. Jadi keluar tandah ni berhadas lah kan, buang air kecil, buang air besar. Lama lepas tu dia syak, aku ni dah wuduk ke tidak? Hak yang yakin tu dia keluar tandas. Hak dah wuduk tu syak. Kalau dia dah wuduk, dia suci. Kalau belum wuduk, dia berhadas. Jadi jawab dia, al-yakinu la yuzalu bisyaki, yakin tak dihilangkan dengan syak. Jadi dia ni adalah masih lagi berhadas, sebab dia keluar tandas. Hak yang dia syak wuduk tadi tu, keluar tandas tu hak yakin. Wa bima'na hadhihi al-qa'idatu ukhra, wa bima'na hadhihi, dan dengan ini makna al-qa'idatu ukhra adalah kaedah yang lain. Sama dengan makna ni, apa dia? Kaedah yang lain. Kaedah yang lain sama macam ni juga. Innama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Inna, sesungguhnya, ma sabata biyaqinin, barang yang sabitlah ia barang tadi tu biyaqinin, dengan yakin, la yartafi'u illa biyaqinin, tidak terangkatlah ia ma illa biyaqinin, kecuali dengan yakin juga. Jadi hadis ni tunjukkan apa? Satu benda tu kalau dah yakin, dia tak terangkat benda tadi tu kecuali dengan yakin juga. Kena hilang benda tu dengan satu benda yang yakin juga. Contoh kalau kita dah wuduk, jelas-jelas kita dah wuduk. Nak batal wuduk tu kena yakin kita kentut jelas-jelas. Gitu. Kalau kita syak, tak batal wuduk lagi. Al-qa'idatu as-sabi'atu, kaedah yang ketujuh. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu, asal, khabar dia, asal ni maksudnya asal masalah, khabar dia, baqa'u ma kana ala ma kana, kekal ma kana, barang yang adalah ia ma, ala ma kana, di atas barang yang adalah ia ma. Asal dia tu adalah kekal sesuatu benda di atas barang yang adalah ia ma. Jadi asal satu benda tu ikut asal dia. Al-amthilatu, contoh. Minha,
sebahagian daripadanya nya amthilah, man akala akhiral laili wa syakka fi tulu'il fajri, jawab dia sahha saumuhu man akala akhiral laili, sesiapa yang makan pada akhir malam, wa syakka fi tulu'il fajri, dan dia syak fi tulu'il fajri, pada naik matahari, jawab dia sahha saumuhu, nescaya sahlah oleh puasa dia man, li'annal asla baqa'ul laili, li'annal asla, kerana sesungguhnya asal tu, khabar dia baqa'ul laili, adalah kekal malam. Nampak situ dia. Contoh macam dia ni, dia makan lambat, tapi sahur, makan lambat ni maksud dia sahur. Cuma dia ni syak, waktu aku sahur tadi dah subuh ke tidak? Jadi jawab dia al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal dia, hak yang nak menang adalah mengikut asal. Asal dia apa? Asal dia duduk tengah waktu sahur tadi tu. Jadi sahur lah, puasa dia sah. Minha, sebahagian lagi, man akala akhiran nahari bila ijtihadin wa syakka fil ghurubi batala saumuhu, li'annal asla baqa'un nahari. Man akala akhiran nahari, sesiapa yang makan man akhiran nahari, pada akhir siang, bila ijtihadin, dengan tanpa ijtihad, wa syakka fil ghurub, dan syaklah ia seseorang tadi tu fil ghurub, pada tenggelam matahari, jawab dia batala saumuhu, nescaya batal oleh puasanya man tadi tu. Sebab apa? Li'annal asla baqa'un nahari, kerana asal adalah baqa'un nahari, masih kekal siang. Jadi waktu azan, waktu maghrib tadi tu, dia makan nak buka puasa, tapi dia tak ijtihad. Dia tak kata pergi tengok dulu matahari dah turun ke tidak ke. Cuma dia syak, waktu aku buka puasa ni dah maghrib ke belum? Bila mana jadi macam ni, puasa dia tu batal. Sebab apa puasa dia tu batal? Sebab al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal satu benda tu adalah yang sekarang tu, kekal yang sekarang tu. Dah sekarang tu duduk dekat waktu maghrib, maka kita kira maghrib lah. Sekarang tu waktu siang, maka kita kira siang, belum lagi masuk waktu maghrib. Jadi bila mana makan waktu siang, itu membatalkan puasa. Nampak situ? Minha, sebahagian dia lagi, ta'asyara zawjani muddatan madidatan. Ta'asyara zawjani, telah bercampur gaul lah, zaujani, oleh suami isteri, muddatan madidatan, akan satu tempoh yang lama. Laki bini ni dia laki bini lama dah. Lepas tu thumma, kemudian idda'at adamal kiswati wan nafaqati. Thumma, kemudian idda'at, dakwalah oleh isteri, adamal kiswati, akan ketiadaan kiswah. Kiswah ni baju, wan nafaqati, pakaian, wan nafaqati, dan nafkah. Dia lama dah laki bini. Lepas tu isteri tu bagi tahu kat hakim, kata tok laki dia tak bagi nafkah, tak bagi baju, tak bagi pakaian, dan tak bagi nafkah. Lepas tu perkataan sesiapa yang nak diterima, fal qawlu qawluha, fal qawlu ay al qawlul maqbul, fal qawlu, maka bermula perkataan, ay al qawlul maqbul, perkataan yang diterima tu, khabar dia qawluha, adalah perkataannya zaujah. Apa tu hakim terima perkataan zaujah? Li'annal asla baqa'uhuma, li'annal asla, kerana sesungguhnya asal tadi tu, baqa'uhuma,
kekal keduanya al-kiswah wan nafaqah. Asal dia tak bagilah fi zimmatihi, pada zimmah, pada tanggungannya zauj, wa adamu ada ihima, wa adamu dan ketiadaan ada ihima menunaikannya kiswah wan nafaqah. Asal dia suami tak bagilah, sebab asal dia belum bagi, lepas tu baru bagi. Dan bila mana isteri kata tak bagi, maka dia menang yang tak bagi tadi itu. Minha, sebahagian dia lagi, ikhtalafaz zawjani fit tamkini, telah berselisihlah oleh suami isteri fit tamkini, pada tamkin. Tamkin ni isteri serah diri. Isteri serah diri untuk dijima tu apa panggil tamkin. Suami kata isteri tak bagi, isteri kata bagi je. Lepas tu nak menang perkataan siapa? Fal qawlu qawluhu, maka bermula al qaul, maksudnya al qaulul maqbul, perkataan yang diterima ni khabar dia qawluhu, adalah perkataannya zauj, suami, yang hakim terima perkataan suami. Sebab li'annal asla adamut tamkini, kerana sesungguhnya asal tadi itu adalah adamut tamkini, ketiadaan tamkin. Asal dia tak ada tamkin, tak ada serah diri. Fala yajibu alaihin nafaqatu, maka tidak wajib alaihi, ke atasnya azauj, nafaqatu, oleh bagi nafkah. Sebab apa tak wajib? Li'anna nafaqata tajibu bitamkini, li'anna nafaqata, kerana sesungguhnya nafkah ni tajibu bitamkini, wajib ia nafkah bitamkini, dengan tamkin, dengan serah diri. Dia kira al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal dia kira hak yang asal tu, hak ada hak sekarang tu. Minha, sebahagian dia lagi, ishtara ma'an wadda'a binajasatihi liyuraddahu. Ishtara ma'an, belilah oleh seseorang akan air, wadda'a, dan dakwalah ia mushtari tadi itu, binajasatihi, binajasatihi ay bimutanajjisihi, dengan bernajisnya air, dengan kena najisnya air, liyuraddahu, kerana ataupun supaya ataupun untuk, liyuraddahu, dikembalikan akan mak tadi itu, mengembalikan akan air tadi itu. Fal qawlu qawlul ba'i, maka bermula perkataan ay al qawlul maqbul, khabar dia qawlul ba'i, adalah perkataan ba'i, si penjual. Li'annal asla taharatul ma'i, kerana sesungguhnya asal itu adalah taharatul ma', suci air. Ada. Minha, sebahagian lagi, syakka fit tahiri al-mughayyiri lil ma'i, syakka, telah syaklah oleh seseorang, fit tahiri al-mughayyiri, fit tahir, pada benda yang suci, al-mughayyiri, yang mengubah, lil ma'i, ke bagi air. Hal huwa qalilun aw kathirun, adakah ia at-tahir tadi itu qalilun aw kathirun, sikit ataupun banyak. Fal aslu baqa'ut tuhuriyati, fal aslu, maka bermula asal tu khabar dia baqa'ut tuhuriyati, adalah kekal suci tadi tu. Jadi seseorang ni dia ambil air, lepas tu dia cuma syak benda yang masuk dalam air tu sikit ke banyak. Kalau sikit, tak apalah, air mutlak lagi. Kalau banyak, dah tukar dah jadi air Milo ke air gapo ke, banyak hal benda suci ni. Jadi kalau dia syak, maka ambil yang asal. Yang asal air itu adalah mutlak, maka air tadi tu adalah dikira air mutlak. Baqa'ut tuhuriyah, kekal kesucian dia. Berdalilkan dengan kaedah fiqh al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Situ dia.
Al-qa'idatu saminatu, kaedah yang ke-8. Al-aslu bara'atu zimmatu. Asal itu adalah bara'atu zimmah, berlepas dari tanggungjawab. Zimmah ni tanggungan. Asal sesuatu adalah bara'atu zimmah, lepas daripada tanggungjawab. Al-amsilah, contoh. Minha, sebahagian daripada dia. Tuwujjihatil yaminu alal mudda'a alaih. Tuwujjihah, dihadap, disuruh dihadap, al yaminu, akan sumpah, alal mudda'a alaih, ke atas mudda'a alaih, orang yang kena dakwa. Fanakala, maka enggan ia mudda'a alaih. Jadi ada berlaku satu benda, mudda'i kata gini, lepas tu suruh mudda'a alaih sumpah. Tapi mudda'a alaih tak saya sumpah. Jawab dia, la yuqda alaihi bimujarradi nukulihi. La yuqda, tidak dihukum alaihi, ke atasnya al-mudda'a alaih. Tak, kita tak kata mudda'a alaih salah. Bila tu? Bimujarradi nukulihi, dengan semata-mata nukulihi, enggannya mudda'a alaih. Sebab apa boleh kecek itu? Li'annal asla bara'atu zimmatihi, kerana sesungguhnya asal itu adalah bara'atu zimmah, berlepas daripada tanggungan. Bahkan tu'radu alal mudda'i, tu'radu, dibentangkan, alal mudda'i, kepada mudda'i. Nampak situ dia. Asal dia adalah bara'atul zimmah, lepas tu bagi kepada siapa? Kembalikan kepada mudda'i. Minha sebahagian lagi daripada kaedah tadi tu. Lau qala malaktukahu ala an tarudda badalahu. Lau qala, kalalah berkata oleh seseorang, mu'ti, si pemberi ni, dia kata apa? Malaktukahu, malaktu, aku memberi milik, aku mempermilikkan, ka, akan kamu, hu, akannya syai', aku beri kepada kamu akan sesuatu, ala, ke atas, antarudda badalahu, antarudda, bahawa kamu mengembalikan, badalahu, akan gantinya syai'. Ada, aku bagi barang pada kamu dengan bahawa kamu bagi benda lain barang kepada aku. Fa ankaral akhidhu dzikral baladi, fa ankaral akhidhu, maka ingkarlah oleh akhidh, orang yang ambil tadi tu, dzikral badali, akan sebut badal, sebut ganti tadi tu. Jawab dia, fal qawlu qawlul akhidhi, maka bermula perkataan yang diterima tadi itu adalah qawlul akhidhi, perkataan akhid, perkataan orang yang mengambil. Sebab apa? Li'annal asla bara'atu zimmati, li'annal asla, kerana sesungguhnya asal dari itu, bara'atu zimmatihi, lepas daripada tanggungannya akhir tadi itu. Minha, sebahagian dia lagi, law ikhtalafa fi qimatil mutlafi. Kalaulah ikhtalafa, berselisih oleh dua orang, fi qimatil mutlaf, pada harga ataupun pada nilai mutlaf, benda yang dirosakkan tadi itu. Haitsu, dengan sekira-kira, tajibu qimatuhu ala mutlifihi, tajibu, wajib, qimatuhu, fa'il, oleh qimah, oleh harganya mutlaf tadi itu, ala mutlifihi, di atas mutlif, di atas orang yang membinasakannya, mutlaf. Mutlaf tu barang, mutlif ni orang. Kal musta'iri, wa dhalika mutlif kal musta'ir, bermula demikian mutlif tadi tu, kal musta'iri, seperti musta'ir, orang yang pinjam. Dia pinjam barang, lepas tu
barang tadi tu rosak. Lepas tu bayarlah. Dah. Cuma bayar tu hak belah si bagi pinjam ni kata tak cukup ataupun tak sampai lagi harga dia. Hak yang belah bagi pinjam tadi tu, yang bayar, yang ganti tadi tu kata sudah dah. Jadi fal qawlu qaulul gharimi, maka bermula perkataan al qaulul maqbul kepada qaulul gharimi adalah perkataan gharib, perkataan orang yang membayar. Sebab apa? Li'annal asla bara'atu zimmatihi mimma zada. Li'annal asla, kerana sesungguhnya asal tu adalah bara'atu zimmatihi mimma zada, berlepaslah seseorang tadi tu mimma zada, berlepas tanggungan seseorang tadi tu mimma zada, mimma daripada barang, zada yang bertambah ia ma. Jadi kaedah ni, kaedah ke-8 ni, al-aslu bara'atu zimmati ni maksudnya asal bagi satu benda seseorang tu tak kena tanggung kalau jadi gapo-gapo. Nampak situ? Jadi kita akan sambung pada kaedah yang ke-9 pula, al-aslul adam. Wallahu alam.